Allah yang dulu. InsyaAllah. Tu lah. InsyaAllah kita mulakan kuliah pada pagi ini dengan kita sama-sama baca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al kiram ashab nizam syai'ullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud da'am jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan saya berikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wa intifa' wa rifad wa istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalat ilal khairi ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbi sawabi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang mati silakan Al-Fadhil Tuan Imam, seluruhnya silakan Al-Fadhil Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau. Ada Cik Mazin dah ada? Ada. Biasanya duduk tengah, hari ni duduk tepi. Seluruhnya
sidang jemaah muslimin, muslimin saja yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana pada pagi ini kita dapat bersama untuk kuliah ataupun tazkirah subuh. Lebih pada kuliah lah sebab panjang kan. Tazkirah ni biasa ringkas je, kuliah ni biasa panjang, 45 minit ataupun 1 jam, kadang lebih 1 jam kuliah kan. Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini untuk kita menghidupkan pengajian di surau ini. Ada surau-surau masjid dia kuliah maghrib je, subuh tak ada. Yang ini dia special sikit. Dia special sebab kuliah maghrib tak ada, dia subuh je. Dia main subuh je, dia tak main maghrib. Maghrib dia mengaji je, mengaji Quran. Tu specialnya surau ni kan. Dia lain daripada yang lain. Tapi walau apa pun, tahniahlah kepada pengurusi kita kan. Tahniah kerana dapat menghidupkan sekurang-kurangnya kuliah subuh, insya-Allah. Tapi kuliah duha apa ada kan untuk muslimat? Dah jalan dah? Kuliah duha perempuan jalan? Belum lagi? Kena push sikit lah. Push sikit supaya cepat. Mungkin tidur dia kot, gaya lagi. Gaya tak ambil dia. Macam tu. Baik, insya-Allah. InsyaAllah pagi ini saya berkongsi satu hadis dalam hadis 40. Hadis yang terima daripada Abi Muhammad Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih. Hadis sahih. Rawainahu fil kitabil hujjah bisnadin sahih. Hadis ini terima daripada Abu Muhammad Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, telah meredha membatalkan keduanya. Qala Rasulullah sallam, berkata ia telah bersabda Rasulullah sallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman salah seorang kamu. Bila kita jumpa dalam hadis perkataan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu, maksud tidak beriman tu tidak sempurna iman. Bukan makna tak beriman. Jangan kita kata orang tak beriman kan, marah orang. Sebab hadis ini tuju pada orang beriman dan orang Islam lah, tuju pada orang Islam. Bila jumpa hadis dalam kitab-kitab hadis, dia kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu. Maksudnya tidak sempurna iman, bukan tak beriman langsung. Banyak kadang ada kita jumpa la yuhadukum kan, tidak beriman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta pada sendiri. Maksudnya tak sempurna iman lah salah seorang kamu tu. Hatta yakuna, sehingga bahawa adalah hawa nafsunya. Maksud hawa nafsu ialah kemahuan ataupun kecenderungan. Taba'an lima jitu bih, mengikut apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Abi Muhammad Abdullah bin Amr As. Dia ini seorang alim agama yang tekun beribadah dan salah seorang daripada kalangan sahabat yang utama dalam jurusan ilmu dan juga riwayat hadis. Abu Hurairah pernah berkata, selain aku, maka beliaulah orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah. Jadi antara orang yang banyak meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah. Samping itu ialah inilah Abu Muhammad Abdullah bin Umar bin As. Ini antara orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau makna banyak meriwayatkan hadis, maknanya dia selalu dekat dengan Nabi lah. Biasanya orang yang banyak meriwayatkan hadis ni, orang tu dekat dengan Nabi. Mana selalu, mana je Nabi pergi dia akan ikut. Mana yang Nabi pergi dia akan ikut. Itulah kelebihan sahabat.
Macam kita ni dah jauh daripada sahabat. Tapi walaupun kita jauh daripada sahabat, yang penting kita beramal. Itu yang paling pentingnya. Kita dapat aja maklumat hadis ini, terus amal. Jangan tak amal. Bila tak amal tu jadi kita lupalah. Apalagi kalau hadis itu berkenaan amalan. Hadis berkenaan amalan ni kita dapat je, terus buat. Walaupun sekali lah. Walaupun sekali dalam hidup kita buat. Walaupun mungkin hadis dhaif je. Sebab dalam hadis dhaif pun boleh kita beramal. Yang tak boleh beramal ialah hadis maudhu'. Hadis yang palsu. Hadis palsu ataupun hadis rekaan saja. Tapi kalau hadis dhaif, contohlah dalam kitab Fadail Amal kan. Kitab Fadail Amal yang tabligh punya tu. Kan dia campur-campur dalam dia tu, ada di sahih ada, di dhaif ada. Walaupun benda tu kadang hadis dhaif je, tak apa, tak ada masalah, boleh amal lah. Yang tak boleh ialah kita berhujah dengan orang lain. Kalau dalam bab berhujah, berdebat kan, ataupun istilahnya mujadalah, berdebat ni mesti menggunakan hadis sahih ataupun hadis hasan. Itu sebabnya dalam konteks kita bertasawuf, orang-orang tasawuf, orang-orang dari segi kata bab akhlak aja, beramal untuk akhlak, hadis dhaif pun tak apa, tak ada masalah. Boleh untuk beramal untuk diri sendiri kan. Tapi kalau dah sampai berdebat orang tu, kena guna hadis sahih lah. Baik. Jadi Abu Hurairah berkata, selain aku, maka beliau adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah. Beliau berkata, beliau katanya boleh menulis, sedangkan aku tiada boleh menulis. Beliau katanya, kata Abu Hurairah, boleh menulis, sedangkan aku, kata Abu Hurairah, aku pun tak boleh nak tulis. Sebab ada sahabat-sahabat yang pandai menulis, malahan Nabi pun tak tahu menulis. Dia Nabi seorang yang ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Kita alhamdulillah lah tuan-tuan, Allah Ta'ala telah bagi kita kelebihan boleh menulis. Itu pun nasiblah menulis Melayu. Tulis Jawi tak boleh, apalagi tulis Arab. Tulis bahasa India lagi tak tahu lah, Cina lagi tak tahu kan. Tapi walaupun begitu, alhamdulillah lah kita tahulah menulis. Sekurang-kurangnya bolehlah kita mencatat. Ada orang langsung tak tahu menulis apa-apa. Walaupun tak tahu menulis, ada yang orang ingatan dia baik, walaupun tak tahu menulis, tapi ingatan Allah Ta'ala baik, bagi dia anugerah dia baik, boleh dia mengingat apa-apa yang diperkatakan. Alhamdulillah lah. Baik. Hadis yang diriwayatkan ada sebanyak 700 hadis, dan 17 hadis padanya dipersetujui oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi apakah yang nilai terdapat dalam hadis ni? Hadis ni mengatakan nilai tentang iman bagi orang yang mengaku beriman. Penilaian yang menentukan benar tidaknya iman sewaktu menghadapi perintah ataupun larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Rasulullah SAW telah menerangkan pada hadis yang tersebut perkara keimanan kepada sesuatu yang dibawanya. Kerana dalam menghadapi perkara itu, seorang itu selalu diganggu atau dihalang oleh bisikan hawa nafsu, dan terjadilah pertentangan tentang terhadap keimanan hingga perintah atau larangan yang tegas dan terang daripada Allah Ta'ala ditinggalkan atau dikemudiankan atau ditempohkan, dan ada kalanya ditolak langsung kerana dipengaruhi oleh keinginan hati dan hawa nafsu. Nampak tak? Jadi ada masanya tuan-tuan, kadang-kadang bertempur dengan perintah, ada masanya ada pertembungan antara perintah Allah Ta'ala dengan kehendak kita. Bila bertempur kan larangan dan juga perintah Allah Ta'ala, ada masa larangan, ada masa perintah. Ada masa kadang benda tu bertembung dengan kita tak nak, walaupun tu perintah. Ataupun ada masanya larangan Allah, jangan buat, tapi kita buat juga. Kerana benda tu berlaku. Kan? Jadi hal mana amatlah berlawanan dengan tabiat dan jiwa
serta akhlak orang yang beriman sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah. Maksudnya bahawa tidak beriman seorang kamu sehingga hawanya mengikut apa yang aku bawa dengan dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada masanya bertembunglah kehendak kita tu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Bila bertembung kehendak kita dengan kehendak Allah Taala, mana dahulukan? Mestilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalau kita ni kadang tewas dengan hawa nafsunya. Kehendak nafsunya lebih berbanding dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tu kita kena banyak muhasabah dirilah dalam diri kita tu. Allah Taala perintah supaya taat pada dia, jangan buat, tapi kita buat juga. Macam tu. Allah Taala kata jangan merokok, rokok juga. Tentulah. Islam kata jangan rokok, jangan buat, tapi buat juga. Larangan merokok dalam kawasan surau atau masjid, tapi buat juga. Sebab apa? Kehendak nafsu kita. Ada separuh masjid surau tu dia buat zon larangan merokok, ataupun kawasan boleh merokok, dia kata. Dia ada satu sudut, tu kat corok tu. Dalam kawasan masjid lah, tapi corok tu kan, kat situ lah kawasan merokok, dia kata. Ada tempat masjid dia tak bagi langsung merokok, nak merokok pergi keluar. Sebab hukum merokok ni ada menyatakan haram, ada menyatakan orang kata makruh, haram dan makruh. Dia tak ada kata boleh merokok. Tak ada hukum menyatakan harus merokok, sunat merokok. Tak ada. Yang biasa kita jumpa makruh merokok dan haram merokok. Ada separuh negeri patuannya haram merokok. Banyak orang pakai makruh merokok. Apa maksud makruh? Makruh pun kadang tak faham. Makruh tu mana lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan, tu mana makruh. Bukan maknanya makruh tu lebih baik dibuat. Banyak kalau kita ni makruh lebih baik dibuat gitu. Jadi keinginan nafsu kita merokok. Contohlah ni contoh. Contoh, jangan terasa pula kan. Jangan terasa pula. Mana keinginan nafsu kita merokok. Walaupun keinginan nafsu kita tu merokok disebabkan orang kata adanya hukum tu, sama ada haram merokok ataupun makruh merokok. Jadi bila tahu hukum tu, benda tu ada kan, dipatuakan oleh ulama ke jawatan kuasa fatwa mempatuakan benda tu sama ada haram atau makruh, lebih baik kita tinggalkan. Apalagi dalam kawasan rumah Allah Subhanahu wa taala ni. Itu sebabnya kalau Negeri Sembilan ni dia kata kalau masjid ni adalah zon larangan merokok. Masjid zon larangan merokok. Dia tak tahulah sama ada surau tu pun termasuk larang merokok atau tidak. Tapi kalau dah masjid zon larang merokok, surau yang kecil ni biasanya ikutlah masjid zon larang merokok juga. Tak dikias kat situ lah. Tentu. Jadi keinginan kita tu merokok. Nampak? Keinginan kita apa? Kan memuaskan nafsu kita lah merokok. Hajat kita tadi kan? Hajat kita. Ada juga alasan tu, ini keperluan Ustaz kata. Rokok ni kita keperluan juga, macam kenderaan keperluan. Macam rumah pun keperluan juga. Dikias ke situ pula dengan alasan untuk membolehkan. Tapi kalau kita kembali pada hukum tadi, hukum rokok tu haram dengan makruh je. Kan haram ni memang kena tinggal terus. Kalau makruh ni lebih baik tinggalkan. Tapi banyak orang meletakkan makna makruh tu lebih baik diambil. Lebih baik dia buat. Dan kita kiaslah benda-benda lain lah. Contohnya bab aurat ke, kan? Ataupun dalam bab muamalat kehidupan harian kita kan. Muamalat harian, kan? Bercampur gaul harian kita, kehidupan harian kita dalam bab ibadah dan muamalat sebagainya. Kadang-kadang ada pilihan kepada kita. Ada kepilihan kepada kita sama ada nak buat ke tak nak buat. Sebabkan benda itu larangan Allah Ta'ala, mungkin kadang-kadang kita rasa implikasinya tak banyak, sikit implikasinya, lebih baik kita ambil lah Ustaz, kita pakailah.
Dia punya kesan buruk dia sikit je, dia kata. Jadi sebenarnya kesan buruk yang sedikit itulah kadang-kadang boleh menjejaskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau contohnya benda syubhat. Kalau para ulama contohnya benda syubhat ni biasanya dia akan tinggalkan. Syubhat maknanya tak jelas antara halal dengan haram. Tak jelas benda tu halal ke haram. Kalau sebagai ulama ni terus tinggal terus. Ada orang dia kata, alah ni 50-50 ustaz, tak benda lah, 50-50 je, apa lagi, hentam je lah kan, hentam je lah labu kan, je tu. Baik, Imam Abu Hanifah pernah menggagas bahawa al-Islam huwa taslim wal inqiyadu li awamirillah wa min tariqil jannah wa min tariqil lagha fawqun baina iman wa Islam. Walakin la yakunu iman bila Islam, wala yujadu Islam bila iman. Wa huma kazuhri fil batni. Wa din ismun waqi' alal iman wa Islam wa syara'i kulliha. Maksudnya Islam itu ialah penyerahan. Islam ialah penyerahan. Wa inqiyad, dan juga kepatuhan li awamirillah, bagi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ialah taslim, penyerahan dan kepatuhan kepada perintah Allah Ta'ala. Itu dia kata Islam tu. Islam mana penyerahan. Mana Islam yang lain ialah selamat lah. Biasalah kita dengar tu, boleh kata Islam tu selamat. Tapi Islam ni dia ada definisi dia, takrif dia. Kalau kita lihat pada takrif Islam ni ialah penyerahan dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita lihat pada definisi ni, kalau selagi mana kita tak patuh, maknanya bukan Islam lah. Je tu. Sebab ada ramai orang mengaku Islam. Malahan kalau ke IC tu tak ada perkataan Islam. Bongih tau. Bongih kan? Ni apa ni JPN print saya punya IC ni tak ada perkataan Islam ni. Dia buta ke mata Dia tak nampak ke aku ni Islam? Marah kan? Bongih tak? Bongih. Kalau kita kata kita tak Islam sebab IC tak ada Islam. Tapi dalam pengamalan ni banyak orang jauh ke Islam. Pengamalannya jauh banyak meminggir ke Islam, mendahulukan hawa nafsu. Kalau raya copet tu marah. Bawa copet nak raya ni, lomang tak masak lagi. Lomang tak masak lagi, pulut tak masak lagi, apa lagi, kambing tak semoli, ayam tak semoli lagi, semua tak semoli. Ingat raya tu besok. Rupa-rupa malam tu dah raya, tuan-tuan. Macam hari itulah. Bongih orang kan. Apa ni mufti tak betul lah, macam-macam. Kata tak, semua tak betul. Raya lambik pun marah juga. Raya copek pun marah. Apa benda yang dia nak, tak tahu lah. Kan? Itu dikatakan raya terkejut. Raya tu. Baik. Jadi Islam penyerahan dan kepatuhan kepada perintah Allah Ta'ala. Kemudian daripada segi bahasa, terdapat perbezaan antara iman dan Islam. Wa min tarakil laghah farqun baina iman wa Islam. Walakin la yakun iman bila Islam. Tetapi kata Abu Hurairah, kata Abu Hanifah, dia kata tetapi tidak ada iman maka tak ada Islam. Wala jadu Islam bila iman, dan tidak ada Islam dengan tanpa iman. Wahuma kazuhri ma'al batni. Keduanya iman Islam ni sama seperti zuhri belakang serta dengan perut. Kazuhri ma'al batni, seperti belakang dengan perut. Wadin ismun waqi', sedangkan agama din ismun waqi', itulah nama yang meliputi iman Islam dan sekalian hukum syarak. Tak? Itu dia katakan iman. Jadi iman Islam ni, walaupun ada orang kata kan iman dengan Islam benda yang berbeza. Yalah, rukun iman lain, rukun Islam lain, betul tak? Rukun iman lain, rukun Islam lain. Rukun Islam ni sebenarnya kita lihat dia lebih kepada benda zahir. Contohnya beriman pada Allah, bersyahadah, kan, sembahyang, kan, lepas tu puasa bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah, zakat. Dia lebih benda zahir. Kalau iman ni lebih pada dalaman.
Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada hari kiamat. Tapi sebagai ulama kata iman dengan Islam benda berkait. Tak boleh orang kata berpisah di antara keduanya. Macam Abu Hurairah kata wahuma qazuhri ma'abatni. Kedua iman dengan Islam ni sama seperti belakang dengan perut. Kan? Belakang dengan perut kamu tak boleh pisah. Dia berdekat satu badan kan? Kan satu badan gitu. Ada tak orang ada perut tapi belakang tak ada? Tak ada kan? Ataupun ada belakang perut tak ada? Ada. Mesti ada perut dan ada belakang. Tulang belakang kita mesti ada. Walaupun binatang-binatang tu lain lah. Ni manusia. Kalau binatang tu lain. Kadang berbeza kan. Baik. Jadi maka nyatalah bahawa mengikut Rasulullah dan masalah yang ditegaskan hukumnya adalah tuntutan agama. Dan tidak boleh bagi seseorang yang beriman mencuaikannya dengan tidak mau mengerjakannya atau meninggalkannya dengan alasan ada pendapat lain yang lebih sesuai atau lebih baik lebih banyak disetujui oleh ramai ataupun telah berabad-abad lamanya telah diamalkan orang. Kan? Walaupun mungkin ada pendapat lain lah. Banyak anak kalangan kita ni mengambil pendapat yang lagi mudah. Pendapat yang lagi longgar lah. Ada orang mengambil pendapat yang lebih ketat sesuatu hukum. Ada orang lebih longgar. Tapi kalau seandainya yang longgar tu kan orang kata lebih menjauhkan diri kita pada Allah, lebih ambil yang ketat. Hukum yang lebih tegas. Hukum lebih tegas tu lebih baik. Contoh dalam bab tadilah rokok lah. Haram dengan makruh. Jadi haram lagi ketat hukum dia. Makruh kurang longgar sikit. Kan? Kalau harus lagi longgar. So mana hukum yang kita nak ambil? Banyak orang ambil hukum yang longgar je. Banyak ada pula di kalangan Malaysia ni ambil hukum yang lebih ketat supaya ikatan dengan Allah Ta'ala lagi kuat. Dikuat ikatan dengan Allah Ta'ala. So ambil hukum lebih ketat lagi. Ambil hukum haram. Gitu. Haram ditinggalkan. Baik, kemudian memang suka melawan hawa nafsu kerana mengikut sunnah Rasulullah dan menurut pengajaran agama. Tetapi bagi seorang yang beriman dalam usaha untuk menunjukkan keimanan, kecintaan, kesayangannya terhadap agama Allah dan Rasul, wajib menundukkan kemahuannya dan memimpin peribadinya untuk menerima petunjuk dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya orang kata lain, contohnya hukum berkenaan dengan apa lagi? Berkenaan dengan orang kata aurat lah. Hukum berkenaan aurat. Aurat lelaki macam mana? Aurat perempuan macam mana? Aurat perempuan mana seluruh tubuh badannya kecuali muka dan telapak tangan dalam mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i seluruh muka, seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian kalau aurat lelaki pusat antara lutut, antara pusat dengan lutut, itulah aurat lelaki. Itu perintah Allah Ta'ala. Kalau ada perintah Allah Ta'ala, kena ikutlah. Kan? Walaupun mungkin kata, oh panas lah. Kan? Jadi pakai tudung tu orang kata separuh-separuh lah. Itu juga kalau perempuan ni maknanya kalau dalam bab aurat, sebab ada di kalangan kita ni kadang-kadang pakai lah perempuan pakai t-shirt. Pakai t-shirt je dengan pendek. Lepas tu pakai tudung. Pakai tudung tapi t-shirt pakai pendek, pakai pendek. Aurat tu tak nampak jugalah. Itu. Kemudian kaki bagi perempuan aurat. Tapi banyak kalau perempuan tak pakai sukin kalau keluar. Kadang rumah kita kadang tak pakai sukin. Leceh lah pakai sukin ni. Tapi itu perintah Allah Ta'ala kerana aurat. Besok suami akan tanggungjawab pasal tu. Kenapa kau tak suruh isteri kau tak aurat? Dah tua Ustaz kata. Apa nak pakai sukin kata. Tak ada minat lagi dah. Jangan. Kan? Kadang yang tua tu pun laku juga kan. Apalagi kalau tua berduit pula kan. Tua pula berduit. Macam janda-janda kan. Dah tua kata banyak berduit. Pencen banyak. Betul tak? Kereta pakai Honda kan, CIV kan.
wifi atau walaupun dah tua kadang ana juga minat tu. Okey. Macam Madolah tu dah tua tu. Dia pula single kan. Single lah tu. Bolehlah tu carikan dia. Lama orang tanya tu. Berkali tanya dengan saya tu. Tahu tak? Tahu tak? Nasib baik tak gambar tak masuk live. Kalau masuk live ni memang mai peminat ni. Tahu tak? Semana sikit aurat ialah dah perintah Allah Ta'ala kena ikutlah. Itu juga hukum Islam. Hukum Islam kalau itu dah perintah Allah Ta'ala kena ikut. Kan? Contohnya orang berzina maka naklah rejam. Kalau dah berkahwin rejam sampai mati. Tahu tak? Kalau seandainya belum kahwin maka naklah di rotan 100 sekolah. Itu hukum Islam. Memang dah ketetapan dalam Quran dan hadis. Kalau tak ikut, maknanya siapa yang menggubal hukum tu, biasanya digubal hukum, biasa hukum dalam parlimen. Biasa hukum kat mana? Dewan Undangan Negeri kan. Kat situlah diluluskan hukum. Biasalah dihukum tu dia nak dia kena bentang dulu, lepas tu diluluskan, lepas tu diwartakan dan sebagainya. Banyaklah proses-proses. Barulah satu hukum tu boleh dilaksanakan. Siapa pelaksana hukum? Biasanya mahkamah lah. Macam tu. Jadi orang yang ada autoriti dalam bidang tu. Kalau kita tak ada autoriti, kita tak bertanggungjawabkan. Siapa yang autoriti? Dia lah tanggungjawab besar. Sebab dia dah, itu perintah Allah Ta'ala. Mana segala hukum-hukum, sama ada hukum yang kecil ke, hukum yang besar ke, selagi mana dia bertentangan dengan hawa nafsu kita, mana kita kena patuh. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kerana inilah arti cinta sejati yang bertalian dengan iman dan hakiki yang mesti diutamakan dan dahulukan dari kecintaan kepada yang lain. Baik, kemudian Allah Ta'ala juga ada sebut, dia kata fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwahum wa man adalla mimman tamahwahu bighairi huda minallah. Jika mereka tak dapat memperkatakan bagi engkau, maka ketahuilah bahawa mereka hanya mengikut hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsu dengan tidak ada petunjuk daripada Allah Ta'ala. Juga bahawa hawa nafsu lah yang menimbulkan bermacam-macam perkara yang merosak etikat dan ibadah. Hawa nafsu juga menimbulkan bermacam-macam perkara yang merosakkan etikat dan ibadah. Dan kerananya lah timbullah orang-orang yang sengaja mengada-ngadakan kepercayaan yang bukan-bukan, yang keluar daripada kepercayaan yang benar. Banyak pula orang yang membuat bid'ah dalam agama. Terjadinya segala maksiat yang lama dan baru. Kemudian meluasnya perasaan benci-membenci antara sama lain. Nampak? Itu semua nafsu lah. Benci-membenci. Islam suruh, orang kata, mendamaikan. Islam suruh bersatu kan. Itu perintah Allah Ta'ala, bersatu. Wa'tasimu bihablillah wala tafaraku. Kan Quran tu. Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah Ta'ala, wala tafarraku, jangan kamu bercerai-berai. Islam suruh bersatu, tapi banyak kali kita cerai-berai, bergaduh, suka bergaduh sana, bergaduh sini. Satu lagi suka mengapi-ngapikan kan. Suka mengapi-ngapikan. Tuan-tuan tengoklah dalam internet, FB ke sebagainya. Kalau ada isu-isu sensitif, biasanya masing-masing komen yang macam-macam lah tu. Mengapi-ngapikan. Jadi benda yang kecil akhirnya jadi besar dan sebagainya. Kalau dalam video, dalam keluar aja, upload je video dalam internet kan, macam-macam komen. Sedangkan cerita sebenar tak tahu. Cerita sebenar tak tahu, apa cerita sebalik tu tak tahu. Keluar dalam internet contohnya orang bergaduh ataupun orang tua kena pukul. Kan hari tu ada video kan, orang tua kena pukul tu, dia belasah ke budak-budak tu. Dia masalah ada pasal kereta je, sisi faham. Macam-macam lah, kutuk sana kutuk sini. Yang teruk lelaki tu lah kena hentam dalam internet tu kan. Dia pukul orang tua tu.
Kan? Jadi kalau kita tak tahu cerita sebenarnya, jangan duk komen lah macam tu. Tak tahu apa cerita sebenar di sebalik itu, siapa yang salah? Orang tua tu yang salah ke muda tu yang salah? Kalau ikut kaum muda pun salah juga. Contohlah kalau muda tu salah, memukul orang tua tu pun salah juga. Walaupun mungkin orang muda tu betul di sudut. Ya, mungkin dia tak salah, yang tersalah tu bukan orang tua tu. Tapi daripada sudut tu dia pukul orang tua tu pun salah juga. Tapi cerita sebenar sebalik itu kita tak tahu. Siapa lelaki dipukul tu? Siapa orang tua tu dipukul tu? Dia tak tahu. Mungkin dia pernah pergi dadah ke apa, tak tahu kan. Tak tahu cerita sebenarnya. Kalau kita tahu cerita sebenarnya, komen. Bila komen jadi batu api lah, melaga-lagakan orang tu. Daripada benda yang kecil daripada jadi besar, kan? Itu. Baik, kemudian ramailah orang yang memihak dan menyokong perkara tak benar. Sedikitlah orang yang mahu dan bersetuju dengan benar. Demikianlah seterusnya akibat dari mendahului hawa nafsu dan menurut agama dan petunjuk ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ikut nafsu kadang. Ikut nafsu binasa kan? Kerana mulut santai binasa, kerana mulut badan binasa. Zaman sekarang kita lihatlah macam mana keadaan zaman sekarang ni. Bunuh-membunuh tu biasalah. Bunuh-bunuh. Kan? Suami bunuh isteri, isteri bunuh suami, dah berlaku lah zaman sekarang kan. Isteri tembak suami pada tak puas hati. Kadang ada main kayu tiga, jadi isteri pemarah bongi. Berlaku biasa. Dah tembak, campak mayat macam tu juga. Kalau tuan-tuan tengok dalam media masa, boleh katakan hari-hari ada pembunuhan. Ada kan? Kadang-kadang seminggu sekali ada pembunuhan, kes pembunuhan. Tengok rupa-rupa, dah reput dah. Mayat dah reput. Bila mayat dah reput tu, polis pun cek lah. Forensik pun tengoklah siapa yang bunuh, yang terbunuh tu, dengan siapa yang last dia berkomunikasi, dengan siapa yang last dia berhubung. Polis akan carilah gitu. Kan? Kadang-kadang yang bunuh tu orang terdekat je, bukan orang jauh pun. Bekas orang kata teman lelaki. Kadang yang bunuh tu suami. Disebabkan masalah rumah tangga, berbalah, bergaduh, akhirnya kena bunuh. Suami membunuh isteri, isteri membunuh suami dan sebagainya. Ayah membunuh anak, kan? Anak membunuh ayah sebabkan oleh perasaan tak puas hati, masalah harta, kan? Anak bunuh ibu pun ada, itu anak kena ibu, anak potong ibu pun ada. Itu ada kes mana itu? Berapa kerat potong kan? 2 boleh kan? 5 boleh tuan-tuan. Bayangkanlah 5 boleh. Mana perasaan dia, macam mana perasaan dia masa tu dipotong tu? Tak tahu macam apa? Perasaan dia tu. Mana memang dah hilang lah dia punya pertimbangan diri tu. Pertimbangan diri. Biasanya kalau kes macam tu, biasanya akan pergi ke sekretari lah. Mungkin dia tak waras ke, gila ke dan sebagainya. Macam tu. Dan mungkin boleh kadang-kadang silap-silap lepas pula orang bunuh tu. Saja boleh berlaku zaman sekarang ni, kan? Tapi kita nak bayang, nak cerita kat situ, maknanya manusia yang pada zaman sekarang ni, kan, ramai yang dah hilang pertimbangan diri. Kat jambatan Pulau Pinang tuan-tuan tengok, boleh katakan selalu je orang terjun jambatan Pulau Pinang tu, kan? Boleh katakan hari-hari ada orang terjun, bunuh diri lah. Sebab apa? Dia punya tak tahu lah, mungkin stres ke, mental dia dah tak boleh kawal lagi dan sebagainya, masalah rumah tangga lah, masalah hutang dan sebagainya. Sebab jambatan Pulau Pinang ni antara tempat yang paling mudah orang nak terjun. Sampai situ, kalau naik kereta sampai tengah-tengah jambatan tu, tinggalkan jambatan, tinggalkan kereta, terus terjun ke bawah. Senang ni cara nak bunuh diri. Kalau ada orang nampak, dia terjun, nasib baiklah, orang boleh selamatkan. Kalau orang tak nampak, habis terus mati dalam tu. Kita tengok dalam media biasa, selalu tu orang terjun kat jambatan Pulau, cara paling mudah lah nak orang kata menamatkan riwayat hidup, tuan-tuan.
Cuma nak nyata pada kita tentang hawa nafsu manusia lah, keinginan dia tadi. Salah macam jalan satu jalan pintas, untuk nak tamatkan riwayat. Dia bukan orang kata non muslim aja, kadang Melayu pun ada juga terjun ke jambatan Pulau Pinang ni. Walaupun jambatan Pulau Pinang ni jambatan terpanjang jambatan terpanjang di Asia kan. Jambatan Pulau Pinang jambatan terpanjang di Asia. Tetapi kat situlah tempat paling mudah orang nak terjun untuk nak bunuh diri. Bagi orang yang hilang pertimbangan diri dia. Bila iman dah tak ada, kan, dia punya nafsu pula, keinginan pula, syaitan pula dah pengaruhi diri dia, dia nak hilangkan dia punya masalah tu, terjun je lah. Dia fikir bila dia terjun tu masalah dia hilang, sebenarnya masalah tak hilang juga. Dia dah masuk dalam kategori membunuh diri. Islam melarang daripada membunuh diri, tu tak selesai juga masalah dia. Kalau agama lain tu mungkinlah selesailah, tapi masuk juga neraka besok sebab dia Muslim. Bagi orang Islam ni, ada sebuah Islam, dia membunuh diri dengan tujuan untuk menghilangkan masalah dia. Tapi masalah dia tak selesai juga, sebab dia dah masuk dalam kategori membunuh diri. Sedangkan Allah Ta'ala, Islam menegah daripada membunuh diri. Siapa membunuh diri, maknanya dia menempah tempatnya dalam neraka. Sebenarnya tak selesai juga masalah dia. Ada tak? Tak selesai juga. Yang diambil jalan pintas macam tu bunuh diri, tak selesai. Ataupun membunuh orang yang tak suka, dia benci, dengan cara disebabkan dia cemburu, dia ambil keputusan membunuh orang yang dia benci tadi, yang dia tak suka tadi. Contohlah dia membunuh suami dia sendiri, sebabkan mungkin suami dia ada perempuan lain dan sebagainya, maka dia hilang pertimbangan diri dengan bunuh suami dia. Dia ingat dengan bunuh suami itu masalah selesai. Tak juga selesai dia bunuh suami dia, dia pula kena tangkap. Dah kena tangkap, lepas itu kena dakwa pula, lepas itu masuk dalam penjara pula. Dah termonong dalam penjara. Itu tak selesai juga masalahnya. Ada orang anggap benda tu dengan menghabiskan nyawa seorang itu, maka bendanya selesai. Tak juga selesai. Sebab apa? Islam ada dah gariskan macam ni. Tapi kau tak nak ikut Islam punya garisan. Betul tak? Okey, itu saja. Wallahualam. Baik, kita lihat soal jawab agama tu. Muka surat apa tu? 73. 103. Okey. Soalan 103, siapa yang ada buku boleh semak. Ada seorang meninggal dunia pada hari Khamis, kemudian dilewatkan pengkebumiannya ke hari Jumaat, kerana dianggap hari Jumaat sebagai hari yang berkat. Kan? Mereka menganggap azab kubur akan diringankan kepada si mati. Apakah pandangan Islam? Apa pandangan Islam tuan? Okey. Jawapannya, apabila seorang itu meninggal dunia, maka yang paling baik ialah disegerakan urusan tajhiz. Tajhiz mana mempersiapkan mayat untuk dimandikan dan dikapankan, serta urusan pengkebumiannya. Kan? Kena segerakanlah. Apalagi kalau warisnya dah selesai, dah semua dah ada. Ada separuh daripada keluarga kan kata, tunggulah di keluarga, tak balik lagi, tak sampai lagi. Yang Johor tak sampai lagi lah, yang Perak tak sampai lagi lah, adik-adik ramai. Tak apalah, kita tunggulah sekejap. Okay? Dia jangan sampai mayat tu berbau pula. Kalau dah sampai berbau tu, orang kata kita segera cepatlah, hantarlah kau tak sampai hantar kan. Itu. Kita kalau boleh nak cepat lagi. Kubur pun dah digali. Kalau kubur dah gali, kalau boleh cepat, dah ahli keluarga pun dah sampai. Jangan sampai kita tunggu kata seharian nak menunggu daripada pagi sampai petang, mana ni ahli keluarga tak sampai lagi. Kita pun ada urusan lain. Apalagi contohnya kita yang nak kena mandikan, kita nak kena kapankan, kita nak kena solatkan dan sebagainya.
sebaik-baiknya disegerakanlah. Kalau dalam agama lain, kadang-kadang dia mengambil masa beberapa hari. Saya sekarang ni tugas di bahagian mu'alaf ni. Kadang ada mu'alaf meninggal ni, kan? Dia masuk Islam seorang, kadang ahli keluarga tak masuk Islam. Kadang terjadinya juga macam sedikitlah perebutan mayat tu. Sedikit terjadi adalah ada yang kadang mu'alaf ni dia masuk Islam, dia tak beritahu keluarga dia tak beritahu. Tiba-tiba kes dia meninggal dunia, mati, kan? Maka di keluarga dia pun tuntut mayat dia, dengan tujuan nak bakar lah. Biasa nak bakar lah kalau agama lain ni, agama Hindu dan sebagainya, kan? Dia kalau boleh nak dapatkan mayat tu. Apalagi kalau mayat tu contohnya si mati ni duit banyak, dia berbeza dengan si mati duit banyak dengan tak ada duit. Dia ada dua kategori si mati. Satu banyak duit, satu lagi tak banyak duit. Yang tak banyak duit ni biasanya dia serahkan pejabat agama. Cik, kasih urus lah, dia kata. kan? Dia telefon kita, suruh uruskan cepat. Yang banyak duit ni kalau boleh dia nak dapatkan mayat tu. Dia nak dapatkan mayat tu. Tak tahulah, mungkin apa bodoh dia nak apek, mungkin dia nak dapat. Sebab ada yang pernah masa, yang sahabat saya ada pernah uruskan, mayat dah dimandikan, dah dikapankan. Cik, bolehkah itu saya ambil itu kasih cop jari lah? Boleh lah. Dia nak cop jari mayat tu, tuan. Tak apa bodoh dia nak buat, tak tahu lah. Mungkin dia nak ambil untuk dokumentasi ke, dia nak tuntut harta ke apa, sebab tak tahulah kita. Sampai tahap gitulah sekali lah. Walaupun mayat tu kita dah kapal semua, dah selesai, kita nak buat kubur dah ni. Aduh, itu nak minta untuk cop jari. Nampak sampai tahap macam tu lah. Dan biasanya kalau non-Muslim ni, dia akan simpan dulu jenazahnya dalam 2-3 hari, lepas tu baru pergi bakar. Kalau kita dalam konteks Islam ni, memang kalau boleh nak cepatkan. Dapat dia tahu maklumat dia ni Islam, kita akan fight lah. Dan kalau boleh kita minta bantuan polis. Minta polis. Kalau seandainya tentunya berlaku kekecewaan lah, contohnya dia keluarga tak puas hati. Kadang ada keluarga dia tak puas hati sebab dia ni, kadang ada mu'alaf ni dia tak beritahu dia keluarga dia masuk Islam. Yang tahu pun kadang-kadang kawan dia je. Tu pun nasib baik kawan dia beritahu dia masuk Islam. Ada kata tak beritahu, senyap macam tu je, tiba-tiba kes meninggal. Mungkin dia nak rahsiakan benda tu, takut nanti mungkin ahli keluarga dia ancam dan sebagainya, sebabnya dia sembunyikan masuk Islam. Tapi bila berlaku kematian itu, yang biasanya kita akan refer pada kad Islam itu, ataupun IC dia menyatakan dia Islam. Dia ada dua, sama ada IC ataupun kad dia. Kalau tak ada dokumentasi itu, memang susah nak dapat mayat tu. Memang susah nak dapat. Dia di keluarga dia akan fight untuk mendapat mayat tu, dan kalau boleh mereka nak uruskan cara agama mereka lah. Itu. Itu pentingnya kat Islam tu. Baik. Kemudian urusan penguburan mayat merupakan fardu kifayah berdasarkan ijma' ulama. Hal ini demikian kerana jika kita membiarkan mayat seorang tanpa dikebumikan, ini akan merosakkan kehormatannya. Bahkan orang ramai mungkin akan terganggu dengan bau mayat yang mula membusuk akibat dibiarkan lama. Dia suruh Islam menggalakkan agar disegerakan urusan penggemuyan jenazah. Sebabnya perlu disegerakan. Islam tidak menetapkan satu hari khusus untuk mengebumikan orang yang telah mati. Ia diharuskan sama ada waktu siang ke waktu malam ke, memang diharuskan. Sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia pada waktu malam, dan beliau dikebumikan pada waktu malam sebelum waktu subuh. Ini menunjukkan para sahabat tidak melewatkan pengebumian walaupun meninggal malam, kan? Kena standby lah, kan? Itu sebabnya dalam pengurusan jenazah ni, dia mesti ada satu tim pengurusan jenazah. Mesti ada orang, siapa yang beli kubur, siapa yang uruskan tu, arus dan sebagainya, supaya bila berlaku kematian, kita ambil mayat tu cepat dan kita urus cepat. Panggil dia keluarga dia, panggil ahli keluarga, menyatakan kita nak uruskan. Kalau mereka kata dah kumpul, dah urus, dia kata boleh urus, kita urus secepat mungkin. Itu paling baiklah.
Kalau ahli keluarga, kalau seandainya contohnya keadaan terdesak ataupun ada benda-benda menghalang, contohnya penggali kubur tak ada lagi, penggali kubur pergi melancong pula, tak ada siapa nak gali kubur, tunggulah penggali kubur balik. Itu darurat tu. Dan kalau darurat memang tak ada siapa yang nak gali, JCB pun rosak. JCB pun rosak, tak boleh nak gali tuan-tuan. Tunggulah. Ataupun tu hujan lebat, contohnya seharian hujan lebat. Bila hujan lebat, siapa nak gali kubur? Semua duk sajuk je, bergulung je tu je ke rumah. Sedangkan berlaku kematian, mana benda-benda darurat tu lainlah. Tapi kalau seandainya semuanya standby, uruslah cepat mungkin. Janganlah lewat-lewatkan. Kan? Lagi cepat kita uruskan, lagi senang pemikiran kita, betul tak? Selagi mana kita tak uruskan, benda tu akan fikir kepala otak kita. Apalagi kalau pengurusi masjid ke, imam masjid ke kan, Bilal masjid, kita ni Bilal pula. Bila ambil kan orang akan bercakap, dia kata mana pun imam ni, mana pun Bilal ni, mana ni penggali kubur ni, kan? Semua akan berbangkitlah kemudian. Dan kemudian berbalik pada soal hari Jumaat memang hari yang mulia. Banyak hadis diriwayatkan mengenai fadilat hari Jumaat, tetapi jika melewatkan pengemumian mayat semata-mata menunggu hari Jumaat, ini bercanggah dengan ajaran Islam. Menunggu hari Jumaat untuk mengumikan tidak akan beri apa-apa manfaat pada si mayat, kecuali kalau dia mati hari Jumaat, atau lain. Kalau mati Jumaat tu memang diringankan azab kubur lah, dan tak ada azab kubur. Tapi kalau mati hari Khamis nak kumi Jumaat, tak ada dah. Tetap juga dikira mati pada hari Khamis, bukan mati hari Jumaat. Sebagaimana diumum ketahui, amalan seorang itu adalah asas yang akan membawa manfaat atau mudarat kepadanya di alam barzah dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran, dia kata wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya, dan bahawa sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya pada hari kiamat kelak, akan diperlihatkan tuan, insya-Allah. Saya bertugas di unit ukhuwah ni, biasalah menguruskan orang mati lah. Dulu orang kata Pak Id Seremban urus orang nikah je, hari-hari nikahkan orang, hari urus orang nikah. Ini sekarang ni banyak menguruskan orang mati, jadi insaf sikit lah. Insaf lah sikit, hari tu tak insaf, betul kan? Kan? Biasa kita ada tim lah, tim pengurusan jenazah. Dan biasanya kami di urusan ikhwah ni tak ramai pun, dah 3 orang je. 3 orang je staff, tetapi yang bantu tu budak-budak sukarelawan rakan ziarah. Dia orang ni yang banyak bantu ni. Ada dalam 10 orang je kan, dia akan bantu. Mana kalau in case kalau berlaku kematian je malam, kita akan cepat kumpul dan kita pergi tengok jenazah tu kat mana. Kalau kat unit forensik hospital STJ, kita akan pergilah. Kita akan pergi dan kita hubungi dia punya waris dia untuk nak ambil keluar mayat kan. Sebab selagi mana tak ada waris, kita tak nak keluarkan, tak boleh keluarkan mayat tu. Dia akan, forensik akan tahan, hospital tahan. Bila warisnya datang, sign membenarkan, dikeluarkan untuk diuruskan, baru kita keluarkan. Kita akan hubungi kubur, dan biasanya SD lah. Sekarang ni kalau Semban, kalau Kumi mesti kat SD. Sebabnya SD tu copek, dia punya skor je berderet dah. Itu COVID tu lagi banyak kan. Ni tak COVID ni pun masih lagi hari-hari. Dia biasa kalau SD tu dia ada, biasanya dia akan gali 5 kubur untuk standby, 5 kubur kosong untuk standby. In case kalau ada kematian je, dia akan terus hantar sana dan masukkan. Dan terus tutup gali. Dia akan gali pula kubur lain pula. Dia dah siap standby. Kalau tempat kita ni biasanya kalau ada kematian baru gali kubur kan. Kalau SD tu memang dia dah siap gali dah. Di 5 atau 6 kubur dia dah standby. 6 kosong. Gitu. Sebab dia SD ni dia kabur besar tempat, di Semban tu banyak taman-taman situ dia tangkap.
Mana-mana pun dia akan hantar situ. Baik, kemudian soalan 104. Ada mayat dilewatkan pengumian selama beberapa hari, minggu atau beberapa bulan sebelum dikebumikan, seperti mayat yang berada di dalam bilik mayat hospital dan tidak dituntut. Bolehkah soal jawab dua malaikat berlaku atas mayat itu? Adakah selepas ia dikebumikan ataupun sebelum ini? Jawapannya, asalnya soal jawab di kedua-dua malaikat berlaku selepas dikebumikan. Tetapi sekiranya mayat masih belum dikebumikan selama beberapa tempoh yang lama, maka ini tidak akan menghalang malaikat untuk menyoal kepadanya. Ni tak halang lah. Kalau mayat tu dah lama tak kebumikan, bergantung pada malaikat lah bila dia nak datang. Tuan-tuan, maka ini tak akan menghalang malaikat untuk menyoal kepadanya. Hal ini demikian kerana mayat yang tidak dikebumikan tidak mampu menghalang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala memberi izin kepada malaikat untuk menyoal orang yang telah mati. Semaknanya tak semestinya tunggu ke bumi barulah malaikat datang. Sebab ada mayat-mayat yang mati macam tu je. Berhari-hari kan, berhari mayat tu mati. Kan? Bila jumpa dia dah reput. Bila orang jumpa dah reput. Contohlah mati dibunuh ke, mati tenggelam ke, kan, matilah mana-mana ke, jatuh gaung dan sebagainya, jatuh kapal terbang ke dan sebagainya. Jadi nak jumpa tu kan makan masa kita nak cari, kan, nak dapatkan mayat tadi, nak keluarkan mayat daripada tempat dia, kan, nak uruskan. Jadi makan masa. So adakah dia akan menghalang malaikat soal jawab tu? Jawapannya tidak menghalang lah. Itu kalau Allah Ta'ala arahkan malaikat pun dia arah Allah Ta'ala juga. Hatta malaikat maut sekalipun, kalau disebut dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwal Mauta Umul Akhirah, peringatan pada orang yang mati di urusan akhirat, kan dikarang Imam Qurtubi, dia kata malaikat maut ni dia ikut arahan Allah Ta'ala. Kan? Kalau selagi mana tak ada arahan Allah Ta'ala, dia tak akan cabut nyawa orang tu. Dia tak akan cabut. Walaupun mungkin malaikat maut tu dah duduk mata-mata dia. Malaikat maut dah duduk depan mata kita, tapi selagi mana arahan Allah Ta'ala tak ada, dia tak akan cabut. Bila ada arahan Allah Ta'ala cabut nyawa, baru dah dia akan cabut. Dia tak kira kau orang kata ada persiapan ke, kau tak ada persiapan ke, kau solat ke, tak solat ke, tak kira. Janji anytime, dia on call je. Malaikat kata cabut. Macam tu. Baik, kemudian kita yang masih di alam dunia tidak mengetahui hakikat soalan atau cara malaikat menyoal mereka yang berada dalam kubur. Setelah dikebumikan, alam kubur mereka itu akan menjadi sama ada salah satu daripada taman syurga ataupun salah satu daripada taman neraka, lubang neraka, mengikut amalan masing-masing seperti yang disebut dalam Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi bergantunglah, terserahlah pada malaikat tadi macam mana. Kalau Allah Ta'ala ada perintah, dia akan berlaku jugalah. Tak boleh kita nak elak lah. Walaupun jenazah tu masih belum dikebumikan lagi. Kalau dah ikut tempohnya pada Allah Ta'ala, soal kena soal jawab oleh malaikat tadi. Jadi sebab ada mayat-mayat kadang-kadang susah nak cari kan. Cari-cari tak jumpa, akhirnya barulah jumpa. Itu pun terpaksa dikerahkan jumlah yang ramai. Contohlah kalau jatuh kapal terbang, jatuh lautan, kapal terbang jatuh lautan, kan susah nak cari. Helikopter kan pun susah nak cari. Dulu kat mana tu yang Bario, pernah ingat tak? Helikopter yang jatuh kat Bario tu berapa lama nak dapatkan. Dia seolah macam makhluk halus, dia menutup tempat tu. Kan, dia tutup tempat tu sehingga kan orang yang cari tak jumpa. Kena berurusan dengan makhluk halus pula untuk dapatkan jenazah mayat tadi kan. Itulah yang berlaku lah. Okey, itu saja tuan-tuan tentang perbincangan kita pada hari ini, 2 soalan. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan pertemuan pada pagi ini akan dapat menambahkan ilmu kita, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan tak? Kalau ada pertanyaan?
Tak ada? Okey, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqa wa alim taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasiyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahna ta'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wa ahshuna bil iman wa khina jannata ma'liman. Allahumma inna haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa inna batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wa junun wa juzaa wa min sayyi'il asqam. Tahassana bi zitil jabarut wa tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alaihi allazi lamun. Allahumma sif anna hadzal waba wa qina syarra radha wa najina minat ta'ni wa ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.